Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير والشر أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam ini Selasa malam Rabu malam 9 Rajab 14 semalam maafkan saya malam 9 Syaban ya 1443 Hijriah bersamaan 7 ya bersamaan 8 maafkan saya malam 9 malam 6 malam 6 Syaban 1443 Hijriah bersamaan 8 ke Mac 2022 masih terpanjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah SWT pada malam ini malam 6 Syaban 1443 Hijriah bersamaan 8 Mac 2022 masih terpanjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah SWT. Sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bertemu di dalam kuliah maya kita pada kali ini membicarakan isi kandungan kitab ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah yang disusun oleh Tuan Guru Al-Fadil
Tuan Guru Syekh Abdul Rahab bin Nurif Al-Bahanji Al-Ali Hafizahullah Ta'ala. Jadi kita sampai kepada kuliah yang kedua terakhir membicarakan isi kandungan kitab ini, iaitu tajuknya diberi oleh penyusun kitab ini pada muka surat 105, iaitu beberapa golongan yang menyeleweng daripada kebenaran. Ya. Jadi kita bicarakan tajuk ini ya dalam majlis ilmu ini yang disifatkan sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan rahmat dari Allah SWT, ya, ketenangan, sakinah, ini ketenangan ya di dalam majlis ilmu ini, dan dikurniakan ganjaran sebaik-baiknya, serta kita semua berada dalam pemeliharaan Allah, diberi kesihatan, dikurniakan kesihatan, keafiatan, dan dijauhkan daripada segala mara bahaya, segala bala bencana, musibah, wabak penyakit, terutama wabak COVID-19 insya-Allah, dan juga dilindungi dari segala fitnah yang zahir, yang batin, yang nyata, yang tersembunyi, yang berkecil, yang besar, ya, yang hidup, yang mati, terlebih lagi fitnah Masih Dajjal. Antara fitnah yang ada pada akhir zaman ialah fitnah ya dari segi akidah kita, pegangan kita, ya, kepercayaan kita sebagai seorang Muslim. Jadi tajuk inilah yang akan kita bicarakan, kerana di dalam masyarakat Islam, dalam sejarah umat Islam, ada beberapa kelompok umat Islam yang berpegang dengan kepercayaan yang menyeleweng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya. Jadi golongan yang pertama disebut oleh pengarang kitab ini iaitu golongan Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah ya, berasal daripada perkataan i'tizal. I'tizal ni maksudnya yang mengasingkan diri. I'tizal, i'tazala ya'tazilu, i'tizal. Maka isim fa'il, kata nama perbuatan bagi perkataan i'tizal ini ialah Mu'tazil. Jadi golongan firqah Mu'tazilah, golongan yang mengasingkan diri daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mengikut sejarahnya, pengasasnya ialah seorang tabi'in, seorang yang hidup pada zaman tabi'in, namanya Wasil bin Atha, ya, yang wafat pada tahun 131 Hijriah. Pada mulanya berguru dengan Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in yang lahir pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Tetapi kemudiannya bertindak keluar daripada fahaman gurunya dan membentuk pengajian sendiri. Maka orang memanggil golongannya sebagai Mu'tazilah. Golongan ini melebihkan logik akal daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Inilah punca mereka jauh menyimpang daripada kebenaran. Mereka juga amat suka berdebat. Berdebat ni tak salah tuan-tuan, kalau kita nak mencari kebenaran. Tetapi mereka, golongan Mu'tazilah ni, mereka berdebat untuk menegakkan fahaman mereka walaupun terbukti fahaman mereka itu salah. Jadi apa yang mereka perdebatkan berkaitan dengan kepercayaan, ilmu tauhid, ilmu akidah Islam, maka disenaraikan di sini ada 6 isu yang diperdebatkan mereka. Pertamanya, Tuhan mempunyai sifat atau tidak. Itu yang mereka perdebatkan. Ya, pada kita Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhan ini ada zat dan ada sifat. Tuhan ni ada zat dan ada sifat. Zat Tuhan, zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Itu kita, kepercayaan kita ahli Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang kedua, menetapkan buruk dan baik itu akal atau syarak. Menetapkan buruk atau baik itu akal atau syarak. Ini perdebatan mereka. Jadi pada kita, menetapkan buruk atau baik itu adalah hak syarak. Hak syarak menetapkan sesuatu itu baik atau buruk. Tetapi akal itu menjadi neraca timbang kepada apa yang ditetapkan oleh syarak. Maksud dia, kita boleh menggunakan akal untuk menilai kenapa syarak meletakkan sesuatu itu baik atau sesuatu itu buruk. Jadi akal itu boleh digunakan untuk mencari rasional di sebalik ketetapan syarak itu. Contoh, syarak menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba.